Selalunya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita berbicara berkenaan dengan isu yang berlaku dekat Palestin dan Israel, terutamanya berkaitan dengan boikot, biasanya kita akan terkeliru dengan 3 perkara ini, iaitu agama, kaum atau berbangsa dan juga fahaman. Jadi insya-Allah melalui video saya yang tak seberapanya ini, saya nak jelaskan kepada anda perbezaan 3 perkara tersebut supaya kita tidak terkeliru dan juga tidak berlaku zalim kepada pihak yang tidak sepatutnya. Dalam erti kata lain, nak cerahkan otak kita masing-masing. Alright. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam saya katakan tadi, bila kita berbicara tentang konflik Israel-Palestin ini, terutamanya berkaitan dengan boikot, maka kita biasanya akan terkeliru dengan 3 perkara ini, iaitu agama, kaum dan juga fahaman. Sebagai contoh, bila kita cerita tentang nak boikot produk-produk yang pro-Israel, habis dipukul rata. Produk Yahudi ini kita boikot. Produk orang putih ini kita boikot. Tapi kita cerita boikot produk pro-Israel. Tapi dipukul rata, asal nama Yahudi, boikot habis-habisan. Dia tak cek, dia tak tabayun sama ada produk itu memang sokong Israel ataupun tidak, dia tak peduli. Inilah nama dia kekeliruan. Biasa saya jumpa tuan-tuan dan sekalian, ada komen dekat saya punya channel YouTube, dia kata mikrofon saya ini memakai teknologi Yahudi. Kira ni macam dia nak kutuk saya lah. Kau kutuk pasal boikot sebagainya, tengok mikrofon kau tu Yahudi. Amgras ni bang, China punya masalahnya, kutuk tak? Mana celah mana Yahudi datang ke situ? Tapi tak apa, kita akan jelaskan kepada anda. Ada 3 benda yang saya sebutkan tadi, iaitu agama, kaum dan juga fahaman. Kita mulakan dengan kaum. Kaum ini contohnya Melayu, India, Cina, Iban, Kadazan, kaum Yahudi. Ini semua adalah kaum. Kaum ini dia tidak tertentu kepada satu agama sahaja. Dia boleh kaum ini agama lain. Dia tak semesti contoh orang Melayu confirm Islam saja semua ataupun orang Cina confirm agama Buddha saja. Tidak. Yang kedua ialah agama. Agama ni macam apa? Macam Islam, Kristian, Buddha, Hindu ataupun Judaism. Sebagai contohnya, Firdaus Wong, dia seorang yang kaum Cina tetapi dia beragama Islam. Sama juga macam Farid Ravi, dia kaum India tetapi dia beragama Islam. Dekat Indonesia pun ada orang-orang yang berbangsa Indonesia, kaumnya mungkin adalah kaum Madura ke apa-apa ke, tapi dia orang bergelarkan diri ke bangsa Indonesia tetapi agama mereka agama Judaism. Ada dia punya pertumbuhan lagi dekat situ. Nama dia mungkin nama yang kita biasa dengar macam nama-nama yang Islam. Contohnya Sukmawan Putra sebagai contohnya kan. Tengok-tengok dia agama Judais. Yang ketiga, fahaman. Ini yang paling penting. Sebab kadang-kadang kita main pukul rata, fahaman ini confirm kaum ini. Fahaman itu confirm kaum itu. Contoh terbaik, komunis. Komunis. Biasa kita akan anggap komunis ini orang Cina. Cina je komunis. Tetapi dia tak macam tu. Komunisme ini diasaskan oleh seorang pemikir berbangsa Jerman iaitu Karl Marx. Dia yang mulakan fahaman komunis ini melalui bukunya iaitu Neopolitik. Dia orang kata apa memulakan fahaman komunis ini yang kemudian diresapi dekat seluruh blok Eropah Timur, Rusia, Poland, Ukraine dan sebagainya kan. Dan kemudian melarat ke China dan seterusnya ke Korea dan macam-macam lagi ke Vietnam sampailah ke tanah Melayu. Alright? Maknanya komunisme ini tidaklah terhad kepada orang-orang Cina sahaja. Orang Rusia pun komunis, ada orang Jerman pun komunis. Dulu Jerman Timur pun dirasapi oleh fahaman komunis yang berubah menjadi fahaman-fahaman yang lebih ekstrim berbanding dengan komunisme. Macam Zionis juga. Secara asasnya, Zionis ini memang banyak didirikan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi Zionis ini merupakan satu fahaman yang melampau. Satu fahaman yang mengamalkan dasar perkauman yang begitu luar biasa jahat dan juga merupakan satu fahaman yang mengamalkan dasar apartheid. Zionis ini juga merupakan satu manifesto sebenarnya di mana mereka ini merupakan satu gerakan untuk mewujudkan sebuah negara khusus untuk orang-orang Yahudi, kononnya atas nama inilah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi dalam usaha mereka untuk mewujudkan negara Yahudi itu, mereka telah merampas tanah orang lain, telah menyebabkan orang lain yang memiliki tanah mereka dihalau daripada harta mereka dan pembunuhan besar-besaran pun dilakukan oleh orang-orang yang memegang fahaman Zionis ini. Dan ada juga orang Yahudi, which is ramai sangat orang-orang Yahudi yang tidak sokong fahaman Zionisme. Mereka kata Zionisme ini bukan agama Judais, bukan agama mereka.
Zionisme ini satu fahaman yang melampau, satu fahaman yang ekstremis. Orang-orang Yahudi, orang-orang Judais, mereka sendiri tak setuju pun dengan Zionisme ini. Ini yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab kita kena ingat, mangsa dekat Palestin itu bukan sekadar orang Islam, tetapi ada juga orang Kristian dan sudah tentu ada orang Yahudi. Sama saja mereka menyembangsa. Masjid kena bom, gereja kena bom, sinagog pun kena bom, hospital kena bom, semua kena. Tapi bila kita cerita tentang Palestin, dia anggap kita nak cerita tentang Islam dan sebagainya. Padahal isu Palestin ini adalah isu kemanusiaan. Jadi kepada rakan-rakan saya yang bukan Melayu, bukan Islam dekat Malaysia ini, janganlah dok fikir benda ini berkaitan dengan sektor agama. Tak ada kena mengena dengan agama dan hal ini. Ini lebih kepada satu fahaman yang ekstremis, satu golongan teroris yang cuba untuk merampas tanah orang lain secara paksa dengan menggunakan kaedah-kaedah yang melanggar segala bapa undang-undang dekat negara dunia ini. Tapi itulah dia. Diorang ini bangsa yang memang tak gerti nak beramal dengan undang-undang yang sedia ada. Jadi itu dari tuan-tuan sekalian, perbezaan antara kaum, agama dan juga fahaman. Jangan keliru. Jangan bila kita kata kita boykot produk-produk berkaitan dengan Israel, oh kenapa produk orang putih tu kau tak nak boykot? Kenapa produk ini kau tak nak boykot? Kena cek dahulu, adakah produk-produk tersebut, walaupun orang Yahudi punya, adakah mereka menyokong Israel laknatullah. Itu yang kita kena cek betul-betul tuan-tuan sekalian, dan sangat penting untuk kita cek supaya kita tidak berlaku zalim terhadap orang yang tidak sepatutnya. Jangan kita pula buat perangai macam Israel, tuan-tuan sekalian. Itulah dia. Tapi apa-apa pun, yang paling penting sekali, kita tak mahu rakyat kita terus terkeliru dan juga beranggapan yang bukan-bukan. Kalau mereka tetap terus nak mengelirukan orang lain, kita tak payah cerita banyak. Satu soalan kita berikan kepada mereka. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?